Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Temerloh Titik Tengah Semenanjung. Anda bersama saya Izzati Muhammad dalam Buletin Temerloh 7 Oktober. Rangkuman untuk minggu ini yang bakal membawa anda menyusuri layar informasi di sekitar daerah Temerloh, Negeri Pahang serta nasional. Teruskan bersama kami. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang, Tengku Mahkota Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah, Ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah hari ini berkenan mencemaduli berangkat menyantuni mangsa kebakaran di Kampung Baru Karak, Bentong. Dalam kesibukan tugas seharian, Kebawah Duli Tuanku turun padang bagi melihat sendiri, bertanya khabar masa kebakaran dan mendengar taklimat berhubung kejadian daripada Pegawai Bentong serta Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Kebawah Duli Tuanku turut mengurniakan sumbangan peribadi kepada setiap keluarga yang terlibat agar dapat meringankan sedikit bebanan mangsa kebakaran. Jumaat lalu pada 1 Oktober 2021, sebanyak 51 buah rumah dan 11 buah kedai musnah dalam kejadian kebakaran di Kampung Baru Karak yang dipercayai bermula daripada sebuah rumah. Bagaimanapun, kejadian kira-kira pukul 9 malam itu tidak menyebabkan kemalangan jiwa atau kecederaan. Pembinaan Lebuh Raya Sentral Spine Road CSR dari Kuala Krai, Kelantan ke Persimpangan Lebuh Raya Pantai Timur Fasa 1 LPT1 sepanjang 306.8 km dengan kos RM7.3 bilion dijadual siap pada 2026. Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, projek yang dapat memberi impak besar kepada peningkatan taraf hidup rakyat itu membabitkan 6 pakej dengan 4 daripadanya iaitu lebih 200 km terletak dalam Pahang bermula dari Kampung Relung di Kuala Lipis. Beliau berkata, wujud sedikit kelewatan akibat pandemik COVID-19 dan isu utiliti di beberapa kawasan. Namun projek itu mendapat semula momentum untuk kembali merancangkan pembinaannya supaya dapat disiapkan mengikut rancangan. Sementara itu, Menteri Besar Pahang Yang Amat Berhormat Datuk Seri Warosdewa Ismail berkata, pembinaan lebuh raya itu bukan sahaja meningkatkan pertumbuhan ekonomi, malah dapat mengurangkan kesesakan jalan raya, khususnya di Bandar Bentong pada musim perayaan dan cuti sekolah, ekoran pertambahan kenderaan menuju. Beliau berkata, pembinaan jalan ini juga memudahkan penduduk sekitar kerana Bentong Bypass memendekkan perjalanan dari Kampung Mempaga ke Pekan Bentong kepada 12 km atau 20 minit sahaja berbanding sebelum ini sejauh 30 km dengan masa yang diambil lebih kurang 45 minit. Lepas Labuan dan Negeri Sembilan, Pahang menjadi negeri ketiga beralih kepada fasa terakhir fasa 4 Pelan Pemulihan Negara PPN berkuat kuasa hari ini. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Syamuddin Husin berkata, perkara itu dipersetujui dalam mesyuarat Jawatan Kuasa Khas Pengurusan Pandemik COVID-19 yang turut memutuskan negeri Johor beralih daripada fasa 2 ke fasa 3. Menurut beliau, peralihan fasa itu dibuat mengikut garis panduan yang ditetapkan PPN dan setelah mengambil kira penilaian risiko semasa Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan Majlis Keselamatan Negara MKN. Baucer pelancongan melalui aplikasi Go Pahang itu berupa diskaun yang boleh didapati di lebih 100 hotel bajet terpilih. Selain membantu mempromosikan destinasi pelancongan negeri, inisiatif itu juga memberi satu daya penarik kepada hotel-hotel bajet yang terlibat. Ia juga dapat membantu meningkatkan lagi penggunaan aplikasi Pahang Go yang semakin mendapat sambutan dalam kalangan warga Pahang dengan lebih 50,000 pengguna telah memuat turun aplikasi itu sebelum ini. Pemberian baucer pelancongan itu akan menarik minat pengunjung ke hotel-hotel terlibat dan secara tidak langsung merancangkan lagi sektor pelancongan di negeri ini walaupun masih dalam suasana pandemik COVID-19. Negeri Pahang pada hari ini telah mencapai kumulatif pemberian dos vaksin populasi dewasa. Selain itu, menurut laman Facebook Jawatan Kuasa Khas Jaminan Bekalan Vaksin COVID-19 JKJAV, seramai lebih 1,120,000 populasi telah menerima sekurang-kurangnya dos pertama, manakala yang lengkap pula menghampiri angka 1 juta. Diharapkan rakyat Pahang terus memberikan sokongan dan kerjasama untuk bersama kita melawan pandemik COVID-19 ini dan berusaha untuk bebas daripada COVID-19 dengan menghadirkan diri mengambil vaksin untuk masa depan kita bersama. Adu lancang Datuk Seri Muhammad Syakar telah menyempurnakan Majlis Penyampaian Bantuan Persekolahan Yayasan Pelajaran MARA YPM Back to School BTS 2021 peringkat Parlimen Temerloh di bangunan UMNO bahagian Temerloh pada 6 Oktober yang lalu. Beliau turut berkata cabaran zaman sekarang adalah perkara yang mustahak dan penting untuk kita terus maju ke harapan serta menempuh cabaran demi kejayaan bersama. Untuk kita bina tamadun mesti dengan pendidikan. Sebab apabila kita ada pendidikan, maka kita akan menjadi
sebuah negara yang maju kerana kita boleh takfir juga. Jadi sekarang ini kita berada dalam zaman pencaroba. Kita ni at the junction, ada persimpangan kematangan politik. Pada saya, kita sentiasa melihat ini sebagai perkara yang positif supaya orang kita ni tak macam dulu lagi. Ya, kita tak pelik je tengok perlembagaan negara ni, tak pelik. Tak tahu hak kita apa, kita pun tak tahu. Reserve tanah Melayu pun kita tak tahu kenapa dia dari reserve tanah Melayu. Reserve Melayu maknanya tanah yang hanya orang Melayu saja. Semuanya ada musabak dia buat dan ianya diinterpret ataupun dijelaskan di dalam. Diharapkan penerima bantuan ini dapat melakukan persediaan untuk kembali ke sekolah yang akan dibuka pada bulan ini. Selain bantuan ini dapat meringankan bebanan yang tanggung akibat pandemik COVID-19. Polis Diraja Malaysia Temerloh memberikan nasihat kepada orang ramai, terutama warga Temerloh, agar lebih berhati-hati dengan sedikit penipuan online yang menggunakan nama syarikat besar serta organisasi ternama untuk menjerat mangsa bagi meraih keuntungan mudah. ASP Marina Hashim, bahagian siasatan jenayah komersial IPD Temerloh yang mewakili Ketua Polis Temerloh, memberikan sedikit penerangan berkenaan jenayah komersial yang berlaku sejak kebelakangan ini di daerah Temerloh. Kedai dapati wujud atau tidak. Okey, yang keenam, buat transaksi melalui kalau boleh COD. COD ni barang kita terima baru kita bayar. Okey, tapi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan juga, kita juga ada kes yang melibatkan apabila barang sampai, barang itu tidak seperti yang kita pohonlah. Itu tuan-tuan dan puan-puan diingatkan supaya berhati-hati juga. Diharapkan warga Temerloh dapat memberikan perhatian terutama jenayah komersial yang semakin menjadi-jadi selain menasihatkan agar merujuk terlebih dahulu kepada pihak berkuasa sebelum melakukan apa-apa tindakan. Kita beralih ke berita sukan. Ketua Jurulatih Seri Pahang, Dollah Salim mengakui tidak terlalu tertekan memikirkan posisinya selaku pengendali selepas menyaksikan Seri Pahang FC memulakan kempen Piala Malaysia dengan langkah kiri. Sebagai rekod, skuad Tok Gajah gagal meraih sebarang mata selepas tewas kepada dua perlawanan kumpulan A kepada Kuala Lumpur City FC, KL City dan Sarawak United minggu lalu, sekaligus memberikan tekanan dalam usaha pasukan melangkah ke peringkat suku akhir. Kata Dollah, fokus dan tumpuannya ketika ini adalah untuk mencari jalan, memastikan pasukan tidak tersingkir awal berbanding risau tentang status jawatannya sebagai Ketua Jurulatih Seri Pahang. Pengendali berusia 58 tahun itu mahu pasukan belajar daripada kesilapan dan berusaha untuk memperbaiki kelemahan apabila pengendali berusia 58 tahun itu mahu pasukan belajar daripada kesilapan dan berusaha untuk memperbaiki kelemahan apabila saingan Piala Malaysia kembali bersambung pada 29 Oktober nanti. Sekian daripada saya, Izzati Muhammad. Jangan lupa untuk saksikan Buletin Temerloh di Facebook Temerloh TV pada setiap hari Jumaat jam 8.45 malam secara eksklusif di Temerloh TV. Siaran titik tengah Semenanjung.